Assalamualaikum dan salam hormat. Judul bernama minggu ini masih memuatkan paparan banjir di Pantai Timur. Ibarat tsunami darat. Biarpun banjir mulai surut sejak 8 Januari lalu, iaitu selepas bencana alam itu melanda Kelantan sejak 25 Disember, namun proses pemulihan dan pembersihan masih giat dijalankan selain beberapa perancangan diatur untuk membaik pulih infrastruktur yang terjejas. Bagaimanapun, mangsa banjir di Kelantan kini menghadapi fasa sukar untuk meneruskan kehidupan seharian mereka akibat ketiadaan elektrik dan air bersih di kebanyakan kawasan. Ikuti laporan yang disediakan Muhammad Azim Zaid yang berkesempatan ke Kuala Krai, Kelantan baru-baru ini. Mana urai di Kelantan umpama padang jarak padang terkukur selepas banjir reda sejak 8 Januari lalu. Lebih memberikan, rumah hanya tinggal tapak dan hanya tangga batu dapat dilihat. Penduduk terbabit juga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana air naik dengan sepantas kilat. Rumah hinggap di atas rumah orang lain. Pakaian dan perkakas dapur tersadai di atas pokok. Itu antara yang dapat dilihat ketika berada di kawasan ini. Dahulu mereka beratapkan zinc dan beralaskan katil empuk, tetapi kini hanya mampu duduk di kemah pemberian ihsan masyarakat, selain ada yang terpaksa tidur beralaskan lantai tanah. Bukan mudah untuk membersihkan sesebuah rumah yang disaluti lumpur tebal, apatah lagi apabila mereka menghadapi kekurangan peralatan. Bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga serta warga emas, agak mustahil untuk mereka menggunakan tulang empat kerat untuk membersihkan rumah. Ini antara lokasi yang paling terjejas teruk di Kuala Krai, di Manik Urai, dan difahamkan ketika kejadian air mencecah sampai kepada 3 sekolah berkenaan, dan selepas banjir keadaan di kawasan ini berlumpur malah lebih memerikan. Mereka hampir 3 minggu tidak ada bekalan elektrik terputus, dan lebih memerikan bekalan air mereka juga tidak ada. Bagaimanapun, menurut Ketua UMNO bahagian Kuala Krai, Datuk Ramzi Abdul Rahman, satu perancangan telah dibuat untuk mengenal pasti kesemua mangsa yang terlibat dengan bencana alam itu agar segala pertolongan dapat disampaikan secara telus tanpa membabitkan fahaman politik. Dari segi makanan lebih daripada mencukupilah. Cuma sekarang ni kita duk tengok fokus macam mana yang mereka yang kehilangan rumah, total loss. Yang 50%. Ini kita banyak lagi kerja-kerja yang akan kita buat, dan insya-Allah kepimpinan kita di sini UMNO dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, kita akan go all out untuk membantu masyarakat kita di Kuala Krai, insya-Allah. Dalam pada itu, kebanyakan mangsa yang ditemui bernama TV memohon agar bekalan air bersih dan bekalan elektrik dapat disalurkan dengan segera. Pertolongan nak suruh support skala lah. Hak penting sekarang ni nak air. Air hak penting, tengok ni kita nak basuh ke apa tak boleh. Sedih sangat kata. Cakap nak pergi pucuk sungai ke. Kata sialah kata ke sini. Kapal seluk gini kata. Minta tolong ni air lah. Nak pun air sangat-sangat. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Jadi saya serahkan kepada pihak kerajaan, pihak yang berwajib lah segerakan bantuan dari segi elektrik dan api, sebab elektrik dan air, sebab kalau tak ada elektrik dan air susah nak bergerak, nak buat ni semua susah. Seramai 500 mangsa daripada 129 keluarga di Manik Urai telah dipindahkan di pusat pemindahan terdekat sejak 25 Disember lepas. Sekalipun sudah dibenarkan pulang, tetapi mereka masih sedih memikirkan nasib yang menimpa mereka, selain menanti apa yang akan berlaku pada hari-hari mendatang.
Sementara itu, rata-rata sukarelawan yang ditemui di Kelantan turut berkongsi perasaan sedih mereka mengenangkan nasib yang menimpa mangsa bencana alam itu yang dikatakan paling teruk dalam tempoh 40 tahun. Yang pedih sekali pengalaman saya tentang di Malik Urai. Saya tengok ada rumah sebiji itu boleh ada atas daripada rumah yang memang sedih. Lepas tu saya tengok ada budak kecil yang belajar dalam kemah, yang datang jumpa saya, bang nak air. Memang sedih lah bagi saya. Itu pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah. Saya tak dapat nak gambarkan dengan kata-kata ni macam mana. Tapi kalau orang yang berkesempatan tu datang melihat, mungkin sebelum ni kita lihat di TV, masa tu air masih ada kan. Setelahnya surut air tu, kita tengok lagi sedih, dan kita pun tak tahu macam mana dia orang nak mulakan kehidupan tu. Apapun, kami berharap agar kesemua mangsa banjir dapat terus bersabar selain tabah menghadapi hujan gentir ini. Kami juga mendoakan agar mangsa yang terlibat dapat meneruskan kehidupan seharian mereka seperti biasa tidak lama lagi. Laporan Muhammad Azim Zaid untuk jurnal bernama